بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada ruangan Facebook malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Dan alhamdulillah sekali lagi pada malam ini kita bertemu bagi menyambung perbincangan kitab kita iaitu 40 hadis sahih tentang kisah pelik dan ajaib yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah berada di kisah kita yang ke-22. Kisah ini dia agak tak tahu nak kata mengerikan ke ataupun macam mana ya. Tapi yang penting ialah sila kita buka muka surat kita yang ke-115 ya. Hadis ini berada di muka surat kita yang ke-115. Di mana Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang leher yang keluar dari api neraka. Bagaimanakah leher itu? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan leher daripada api neraka ini? Tujuannya untuk apa? Baik, kita lihat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Abu Hurairah radhiyallahu an dia ada menceritakan kepada kita tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini Nabi bersabda. Nabi kata begini, "Takhruju unukun minan nari yaumal qiyamah." Akan keluar pada hari kiamat kelak leher daripada api neraka. Okay, ada satu leher yang akan keluar daripada api neraka dan peristiwa ini berlaku di hari kiamat nanti. Nabi SAW describe, Nabi memberikan sifat untuk, makna Nabi menyifatkan kepada kita lah bagaimana bentuk leher itu. Nabi kata apa? Laha ainani. Leher yang keluar daripada api neraka tersebut memiliki dua mata yang boleh melihat. Okay. Laha ainani tubsirani. Pada leher itu memiliki dua mata yang boleh melihat. Wa udhunani tasma'ani. Dan pada leher tersebut ada dua telinga yang boleh mendengar. Wa lisanun yantiqu. Dan leher itu juga memiliki lidah yang boleh berbicara. Baik. Maknanya leher ini boleh melihat kita, boleh mendengar apa yang kita ucapkan dan dia boleh berbual. Leher yang boleh berbual. Kemudian leher ini dia berkata, yaqulu, lidahnya yang boleh berkata itu dia kata gini, inni ukiltu bi thalathatin. Aku diwakilkan untuk 3 golongan. Maknanya Allah ciptakan leher daripada api neraka yang boleh melihat, yang boleh mendengar, yang boleh bertutur ini khusus untuk 3 golongan ini. Siapakah mereka? Leher ini pun berkata, bikulli jabbarin anidin. Yang pertama. Yang kedua, bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Dan yang ketiga, wabil musawwirin. Ada 3. Golongan yang akan tak tahulah dimakan ke diseksa ke apa kan, tapi yang penting leher ini Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan khusus untuk 3 golongan itu tadi. Baik. Iaitu kalau kita lihat pada terjemahan di sini ya, sesungguhnya aku ditugaskan untuk menyeksa 3 golongan. Pertama tadi dengan setiap orang yang takbur dan angkuh. Leher ini akan menyeksa pertama orang yang angkuh, orang yang sombong ketika hidup di dunia
dia berlaku sombong, dia angkuh, kan, dia angga, guna ayat apa-apalah. Yang penting tahu kalaulah seseorang dia memiliki sifat ini semasa hayatnya, lalu dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala hinggalah dia menghembuskan nafasnya, leher ini akan menyeksanya. Okay, leher daripada api neraka ini diperuntukkan untuknya. Baik, yang kedua, dengan setiap orang yang menyeru Allah dengan Tuhan lain, mensyirikkan Allah. Maksudnya begini, orang yang mana dia minta kepada selain Allah, dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya faham begini, maksud daripada sebab perkataan bahasa Arab, lafaz bahasa Arabnya yang disebutkan di sini ialah bikulli man da'a ma'allah. Ini dia beriman kepada Allah, bukan tak beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, tetapi dia berdoa. Okay, dia berdoa manda'a ma'allah. Dia berdoa bersama Allah Tuhan yang lain. Dia berdoa kepada Allah. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga menyeru kepada selain Allah. Dia melakukan kesyirikan. Masih lagi percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun sayangnya dalam keadaan dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia melakukan kesyirikan. Dia percaya kepada Allah, tapi percaya juga kepada telik nasib contoh, percaya kepada horoskop, percaya kepada tangkal. Ini kita panggil sebagai mensyirikkan Allah dalam keadaan yang dia percaya kepada Allah tapi ada dia selitkan hal-hal yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya ataupun dalam perbuatan ataupun dalam ucapan dia. Okey, itu yang kedua. Baik, ketiga di sini leher ini aim dia yang ketiga ialah untuk orang yang membuat patung yang disembah selain Allah. Patung itu tujuannya ialah untuk disembah, untuk diagungkan, untuk dilakukan perbuatan-perbuatan yang syirik. Contoh buat patung tu kenapa? Sebab aku nak sihir orang. Ada orang kan dia buat patung tu untuk menyihir orang kan, menerusi patung tersebut. Kenapa buat patung ni? Sebab patung ni nampak gah kan, boleh disembah, nampak sangat dahsyat, nampak sangat hebat sehingga kita mengagung-agungkan patung tersebut. Ini adalah perbuatan yang kita panggil dilarang dalam agama kita. Jadi sesiapa yang dipanggil sebagai al-musawwir ini, iaitu yang mengukir, yang membentuk patung untuk tujuan-tujuan tersebut, maka leher daripada api neraka ini akan membahamnya, menyeksanya. Okey, hadis ini ringkas sahaja jemaah. Kita tak bincang panjang-panjang pun. Kalau kita lihat dalam kitab pun kan hanya 2 muka surat sahaja yang memuatkan tentang perbincangan hadis ini. Namun yang pentingnya pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Cerita Nabi SAW tentang leher itu tadi kan, kita tak perlu perpanjangkanlah. Apa yang Nabi sebutkan tentang leher itu, begitulah keadaannya. Maknanya kita tak kata, macam mana leher tu bentuknya macam mana dia lepas tu dia buat apa tak, kita tak bincang tentang itu. Yang penting sekarang kita memahami tentang kewujudan ataupun kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala buat untuk leher ini sebagaimana yang disifatkan oleh Nabi SAW, iaitu dia ada mata, dia ada telinga, dia ada lidah, dan mata, telinga, lidah itu berfungsi sebagaimana selayaknya, iaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan lidah untuk bertutur. Jadi begitu. Kemudian dia cakap apa, dia dengar apa, dia lihat apa, itu wallahu a'lam lah. Yang penting di sini Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan leher yang keluar daripada api neraka ini untuk 3 golongan yang telah disebutkan itu tadi. Itu pertama, orang yang sombong. Sebab itu banyak kali juga saya ingatkan, mereka yang sombong dia bukan di kalangan ahli syurga. Orang yang sombong tempatnya dalam api neraka. Ada banyak hadis-hadis Nabi SAW yang lain menekankan dan menegaskan tentang hal itu. Antaranya Nabi kata begini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibr. Tidak masuk syurga orang yang mana dalam hatinya memiliki walaupun sekecil zarah daripada kesombongan. Sikit pun rasa sombong sudah membuatkan orang ini dia layak untuk masuk ke dalam api neraka. Lalu diazab
dengan leher yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan khusus untuk mereka. Jadi ia sangat ngeri. Maka sebab itu kita ni sebelum kita ada rasa nak sombong, ada rasa nak pandang rendah kepada orang lain, ada rasa diri ni hebat, lebih bagus daripada orang lain, ingat, kita belajar hadis ini tujuannya ialah untuk membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang dilarang dalam agama. Jadi antaranya di sini ialah sombong. Maka kalau kita ada rasa nak sombong, menyombong diri, rasa angkuh, rasa hebat, memandang rendah kepada orang lain, ingat hadis ini. Ada leher yang akan diperuntukkan untuk mereka. Leher bukan leher sembarangan ya, leher dari api neraka yang akan menyiksa orang yang sombong itu tadi. Okey, baik. Yang kedua tadi ialah siapa? Yang kedua, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah ya. Orang yang penting bagi saya ialah kalau kita lihat pada poin kita yang kedua di situ, beriman dan tidak mensyirikkan Allah akan memelihara seseorang hamba dari leher neraka tersebut. Jadi sekarang bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita ataupun melindungi diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala azab kita menerusi leher daripada api neraka tersebut ialah menjaga keimanan kita, menjaga akidah kita agar tidak melakukan sebarang perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira sama ada ia syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Sebab kadang-kadang ada orang rasa tak apalah saya buat yang kecil je pun tak load, bukannya apa pun tak boleh begitu. Sama ada yang kecil maupun yang besar, hal-hal yang berkaitan dengan syirik itu ia perlu dijauhi. Okey, tadi yang ketiga ialah orang yang mana dia membuat gambar, maknanya dia mengukir patung-patung untuk dijadikan tempat yang diagungkan, benda yang diagungkan untuk dijadikan sebagai sembahan, untuk dibuatkan untuk diperlihatkan tentang patung ini adalah patung yang gah, yang layak untuk diagung-agungkan. Ini semua adalah perbuatan yang dilarang. Okey, baik. Itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Ringkas dan mudah-mudahan ianya padat. Dan yang paling penting, ianya menjadi motivasi bagi diri kita untuk terus-terusan beramal soleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, iaitu sombong, mensyirikkan Allah, dan buat patung untuk disembah. Okay, mudah-mudahan kita selamat daripada ketiga-tiga sifat perbuatan yang mensyirikkan Allah yang mensyirikkan Allah Subhanahu Taala dan yang menunjukkan keangkuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Okey, baik, terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini ianya menjadikan iktibar, dijadikan sebagai iktibar untuk kita terus-terusan jadi seorang muslimah yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.